Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri penjelasan saya ke atas buku Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Sambil mendengar penjelasan saya jemput menikmati pemandangan dari kokpit penerbangan dari KLIA ke London. Cuma rakaman tidaklah sehingga 13 jam. Tidaklah sehingga ke London, cuma sehingga ke pertengahan Teluk Benggala atau Bay of Bengal. Baik, kita masih lagi dalam bahagian A, yang ini asas-asas berzikir selepas solat. Kita masuk dalam asas yang keempat, yang ini berkaitan dengan doa sebelum solat. Sebelum saya mulakan penjelasan, ingin saya tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada dua jenis doa. Pertama ialah doa permohonan, baik memohon sesuatu hajat yang kita inginkan atau memohon perlindungan daripada sesuatu kemudaratan. Doa ini berbeza-beza lafaznya selari dengan hajat yang kita inginkan atau mudarat yang kita mahu dijauhkan. Inilah maksud doa yang lazimnya kita semua fahami. Namun, di sana ada bentuk doa yang kedua, iaitu doa yang merupakan zikir kepada Allah. Baik dengan memuji Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah atau sesuatu kenyataan tentang sifat Allah. Doa dalam bentuk ini, lafaznya sama saja. Antara doa bentuk kedua ini ialah apa yang lazim kita baca selepas solat, selepas beristighfar 3 kali, yang ini Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Dalam satu lafaz lain, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Bacaan ini bermula dengan Allahumma, yang bermaksud Ya Allah. Jadi ia adalah satu doa. Namun, siapakah di antara kita yang mengangkat tangan ketika membaca doa ini? Tidak ada kan? Kerana ia adalah doa yang merupakan zikir dan bukannya doa permohonan. Ia adalah doa jenis kedua dan bukannya jenis pertama. Maka fokus kita dalam video ini, dalam keasas keempat ini, ialah doa jenis pertama, yang ini doa permohonan. Baik, para ahli ilmu memang membicarakan bilakah waktu yang utama, waktu yang afdal untuk berdoa, apakah selepas solat atau di dalam solat. Pandangan pertama, pandangan pertama, dan ini merupakan pandangan sebahagian ilmuwan, termasuklah para tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahawa waktu yang utama ialah selepas solat. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis nombor 3421, jika penomboran lain hadis nombor 3499. Ia daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah ditanya, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u? Wahai Rasulullah, doa manakah yang paling didengar? Maknanya paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang manakah? Qala, baginda menjawab, Jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubah. Baki kedua terakhir malam, selepas tengah malam tu baki kedua malam, dan dubur solat-solat fardu, duburas salawatil maktubah. Dubur solat ini, dalam hadis ini, dubur dalam solat itu difahami sebagai selepas selesai daripada melaksanakan solat. Ini dalilnya, dan boleh dikatakan inilah dalil yang paling masyhur digunakan oleh pandangan pertama ini. Kemudian, ada seorang pembaca buku yang memberi masukan, memberi feedback kepada saya, jazakallahu khairan saya ucapkan, bahawa terdapat sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang secara zahirnya menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa selepas solat. Hadis itu tidak saya kemukakan dalam buku ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Hadis yang dimasukkan boleh dirujuk dalam Sahih Muslim, hadis nombor 1159. Jika penomboran lain, hadis nombor 709, ya. Ia daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, qala kunna iza salaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi
Okay, Al-Bara' bin Azib menerangkan bahawa kebiasaan kami apabila kami solat di belakang Rasulullah SAW, kami suka untuk berada di sebelah kanan, saf di sebelah kanan. Kenapa? Kerana baginda akan menghadap mukanya, wajahnya kepada kami. Okey, apa maksud beliau di sini? Okey, termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW, kelaziman baginda ialah apabila berzikir, baginda akan berpusing menghadap makmum. Ada kalanya berpusing 180 darjah, ada kalanya berpusing condong ke kanan, dan ada kalanya berpusing condong ke kiri. Namun yang lazim ialah berpusing condong ke kanan. Saya masukkan condong ke kanan. Tadi kalau 180 darjah maknanya exactly opposite. Kalau condong ke kanannya maknanya lebih kurang 120 darjah ke kanan. Maknanya ke kanan lebih kurang 120 darjah, bukan exactly ke belakang ya. Jadi condong ke kanan. Jadi para makmum yang berada di sebelah kanan baginda akan dapat melihat wajah baginda. Baginda juga pernah juga berpusing ke kiri, namun yang lebih lazim ialah berpusing ke kanan. Kerana itulah Al-Bara' bin Azib berkata, kami yang ini para sahabat suka duduk sebelah kanan, supaya bila selepas solat, bila selesai solat, apabila baginda berzikir, baginda akan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Okey, hadis sahih Muslim itu menyambung, qala fasami'tuhu yaqulu. Okey, Al-Bara' menerangkan, kemudian aku mendengar baginda membaca, Rabbi qini azabaka yauma tab'asu au tajma'u ibadaka. Okey, yang bermaksud, wahai Tuhanku, peliharalah aku daripada azab engkau pada hari dihimpun hamba-hamba engkau. Atau dalam lafaz lain, au tajma'u. Okey, yang bermaksud, wahai Tuhanku, peliharalah daku daripada azab engkau pada hari dihimpun hamba-hamba engkau. Lafaz Rabbi qini itu menunjukkan ia adalah doa, dan ini adalah doa permohonan. Jadi sahabat yang memberi masukan ataupun feedback itu berkata bahawa inilah dalil bahawa Rasulullah SAW memang ada berdoa selepas solat fardu. Baik, itulah dalil-dalil dan hujah pandangan pertama. Para ilmuwan dalam pandangan kedua pula berpendapat bahawa waktu yang utama untuk berdoa ialah di dalam solat. Yang ini ketika sujud, pada mana-mana sujud, tanpa terbatas pada sujud rakaat terakhir sahaja, dan selepas tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dalil dan hujah mereka adalah seperti berikut. Pertama, dalam hadis-hadis yang sahih lagi soreh, yang sahih sanadnya lagi jelas maksudnya. Okey, tadi hadis Abi Umamah riwayat Imam At-Tirmizi itu ia dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Namun dalam kitabnya lain beliau menerangkan bahawa asalnya adalah dhaif, tetapi ia memiliki beberapa penguat sehingga dapat diangkat ke darjat hasan li ghairihi. Syekh Syuaib Arnaud apabila menyemak Sunan At-Tirmizi menerangkan bahawa lafaz itu memang hasan, tetapi yang bahagian akhir tu, lafaz akhir itu nanti saya jelaskan ya. Adapun hadis-hadis bahawa Rasulullah SAW berdoa di dalam solat, yang ini menganjurkan doa ketika sujud, pada tasyahud akhir sebelum salam, sanadnya adalah sahih. Tadi itu paling-paling pun hasannya, sanadnya sahih dan maksudnya adalah juga jelas. Ini yang disebut sebagai soreh ya. Jadi ia adalah sahih lagi soreh. Okey, maksudnya Rasulullah SAW berdoa dan menganjurkan doa di dalam solat, yakni ketika sujud, pada mana-mana sujud tanpa terbatas kepada sujud terakhir. Yang ini saya tekankan, kenapa? Sebab saya dapati sebahagian orang dia memang tahu tempat sujud itu adalah tempat dianjurkan berdoa, cuma dia membataskannya kepada sujud yang terakhir, sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir sahaja. Padahal boleh ataupun dianjurkan berdoa itu dalam semua sujud tanpa dibatasi kepada sujud terakhir, rakaat terakhir sahaja. Itu tempat pertama. Tempat kedua ialah selepas membaca tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Ini hadis-hadis yang sahih lagi sore. Yang kedua, dalil yang kedua ataupun hujah kedua ialah yang dianjurkan selepas solat, sebagaimana ayat 103 surah An-Nisa yang telah kita baca, yang telah kita pelajari sebelum ini, ialah berzikir dan bukannya berdoa. Ketiga,
Hadis yang dijadikan dalil oleh pandangan pertama, darjat lafaz yang terakhir, yang ini dubur solat-solat fardu diperselisihkan. Ini kerana dalam lafaz-lafaz yang lain tidak terdapat tambahan dubur solat-solat fardu. Okey, kita kembali kepada hadis Sunan Tirmizi tadi tu. Apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa manakah yang paling didengari, bermaksud paling didengar oleh Allah SWT, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dua doa. Doa pertama ialah pada baki separuh terakhir malam, okay, maknanya selepas tengah malam, dan yang kedua ialah dubur solat-solat fardu. Okey, hadis ini kalau kita semak dalam jalan-jalan periwayatan lain, hanya yang pertama itu saja, yang ini baki terakhir waktu malam. Adapun dubur solat-solat fardu, ia adalah tambahan yang ada dalam Sunan At-Tirmizi saja. Jadi ia adalah tambahan yang dhaif. Okey, tak apa. Hujah yang keempat, andai kata dapat diterima dubur solat-solat fardu, okey, tak apalah. Andai kata ia memang hasan, para ilmuwan berbeza pendapat tentang bilakah masa yang dimaksudkan sebagai dubur. Ia boleh bermaksud selepas solat, boleh juga bermaksud di penghujung solat, yang ini selepas bacaan tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Ini kerana jika dikaji dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW pernah menganjurkan doa dan zikir dengan menggunakan perkataan dubur. Maka maksud yang tepat bagi perkataan dubur boleh diketahui dengan merujuk kepada praktik atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tadi saya katakan, kita kalau berdoa dalam solat, yang ini ketika sujud dan tasyahud akhir sebelum memberi salam, dalil-dalilnya adalah sahih lagi soreh. Okey, tetapi ada pun berdoa selepas solat, dalilnya tidak sahih kerana ia adalah hasan, dan kemudian lafaz yang terakhir itu macam saya katakan diperselisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, andai kata hendak diterima, ia juga tidak soreh. Kenapa tidak soreh? Kerana perkataan dubur itu memiliki dua maksud. Ia boleh bermaksud selepas solat, ia juga boleh bermaksud di penghujung solat, yang ini selepas tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Jadi ia tidak sahih dan tidak soreh. Okey, para ulama mereka berkata, kita nak tahu dubur ni apa maksudnya, kita boleh lihat kepada penjelasan Rasulullah. Tetapi sebagaimana saya kata dalam hadis-hadis Nabi, baginda ada menganjurkan doa dan juga zikir dengan menggunakan perkataan dubur. Tak boleh tak? Okey, kita boleh semak cara lain untuk menyemak maksud perkataan dubur, ialah dengan melihat kepada praktik atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila kita kaji dan kita lihat praktik dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita temui pertama, apabila berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, hasan mahupun dhaif, bahawa baginda ada berdoa selepas solat, yang ini setelah memberi salam. Okey, apabila berzikir pula, Rasulullah SAW berzikir selepas solat, yang ini setelah memberi salam. Justru dengan mengkaji amalan serta praktik Rasulullah sendiri, kita dapat ketahui bahawa apabila membaca hadis-hadis yang menyebut dubur solat, pertama, jika ia berbicara tentang doa, maka ia merujuk kepada bacaan selepas solat, bacaan selepas tasyahud akhir dan sebelum memberi salam. Okey, saya ulangi, tadi saya salah sebut. Jika berbicara tentang doa, maka ia merujuk kepada selepas bacaan tasyahud dan sebelum memberi salam. Jika berbicara tentang zikir, maka ia merujuk kepada selepas solat, yang ini setelah memberi salam. Okey, satu nota tambahan, hendaklah berhati-hati dengan sebahagian rujukan, baik buku maupun laman web, di mana apabila mengemukakan hadis-hadis yang menyebut dubur solat, ia terus diterjemahkan sebagai selepas solat. Padahal ada perbincangan yang mendalam sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas tentang maksud dubur itu, ya. Okey, dalil ataupun hujah kelima pula, ada pun hadis daripada Sahih Muslim daripada Al-Bara' bin Azib itu, di mana Rasulullah SAW berdoa, Rabbi qini azabaka yauma tab'asu ibadatika. Jika dirujuk dalam jalan-jalan periwayatan yang lain,
ia sebenarnya adalah doa atau zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur. Apabila hendak tidur, baginda akan meletakkan tangan kanannya di bawah kepalanya, yakni sebagai bantal, dan membaca doa atau zikir tersebut. Inilah yang terdapat dalam riwayat-riwayat lain seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Abu Daud dalam Sunannya, Imam At-Tirmizi dalam Sunannya, Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dan banyak lagi. Semuanya itu daripada Al-Bara' bin Azib juga, dan semua itu menerangkan bahawa ia adalah zikir atau doa yang Nabi baca sebelum tidur ya, bukannya selepas solat. Okey, jadi apabila mengkaji semua riwayat-riwayat ini, banyak lagi, bukan sekadar daripada Ahmad, Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, banyak lagi, Ibnu Abi Shaybah, Abdul Razak, dan ramai lagi ya. Justru mungkin telah berlaku kekeliruan dan oleh perawi hadis dalam Sahih Muslim sehingga menyebutnya sebagai selepas solat. Okey, sebenarnya pun kalau kita kaji balik hadis itu, okey, beliau hanya menyebut, okey, sekejap ya, hadis daripada Sahih Muslim tadi itu, beliau menyebut qala fasami'tuhu yaqulu rabbi qini azabaka. Okey, jadi pada zahirnya macam selepas solat, tetapi mungkin berlaku pencampuran. Mungkin berlaku pencampuran bahawa ini sebenarnya yang dibaca oleh Rasulullah kemudian, bukan exactly selepas solat ya. Tapi sebagaimana saya katakan, yang lebih tepat berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang lain, ia sebenarnya dibaca ataupun diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur ya. Baginda tidur tidak berbantal, menggunakan tangan kanannya itu sebagai bantal. Baginda berbaring di sebelah kanan, menggunakan tangan kanannya sebagai bantal. Begitulah sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat makcik saya dulu pun, dia pun tidur tak nak pakai bantal, ataupun jarang-jarang pakai bantal. Selalu tidur tu, masa tu saya pun tak tahu itu sunnah Nabi. Selalu tanya, kenapa tak nak pakai bantal ni? Tak kebas tangan ke apa ke? Dia kata, tak apa dah, biasa dah. Tengok-tengok, demikianlah sebenarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kembali kepada hadis ini, justru mungkin telah berlaku kekeliruan oleh perawi hadis dalam Sahih Muslim sehingga menyebutnya sebagai selepas solat. Perkara ini diketahui oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj, okey, pengarang Sahih Muslim itu sendiri, sehingga beliau tidak menyusun hadis ini di dalam tertib hadis-hadis zikir selepas solat. Okey, maksud saya, kalau kita mengkaji kitab Sahih Muslim ini, ada hadis-hadis yang Imam Muslim susun sebagai hadis-hadis yang dibaca, hadis-hadis yang menerangkan zikir yang dibaca atau diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca selepas solat. Namun, beliau yang di Imam Muslim tidak meletakkan hadis ini sebagai salah satu daripada hadis-hadis zikir selepas solat. Oleh kerana itu jugalah saya tidak meletakkan hadis ini dalam buku saya sebagai salah satu zikir atau doa selepas solat. Okey, jadi meskipun hadis ini dalam Sahih Muslim, meskipun dalam Sahih Muslim, kita tetap mengkaji, menganalisa berdasarkan jalan-jalan periwayatan yang lain dalam kitab-kitab hadis yang lain, dan kita dapati yang sebenarnya ini merujuk kepada sebelum tidur dan bukannya selepas solat. Okey, demikianlah dalil dan hujah bagi pendapat yang kedua. Saya sendiri setelah mengkaji dan menganalisa dalil dan hujah kedua-dua pendapat, saya berpandangan bahawa yang lebih kuat ialah pandangan kedua. Pun begitu, jika ada yang mahu berdoa selepas solat, dipersilakan. Okey, dipersilakan kerana doa adalah sesuatu yang terbuka masanya, yakni boleh berdoa pada bila-bila masa. Cuma jika dibicarakan manakah yang lebih utama, manakah yang lebih mendekati sunnah Rasulullah SAW, maka ia adalah pendapat yang kedua. Bagi yang ingin berdoa selepas solat, maka hendaklah berzikir terlebih dahulu, kemudian barulah solat. Tidak salah jika seseorang itu sekali-sekala berdoa selepas solat, cuma jangan jadikan ia satu kebiasaan kerana dibimbangi lambat laun akan disalah anggap
bahawa itulah waktu yang dianjurkan berdoa. Padahal yang sahih lagi soreh daripada Rasulullah SAW ialah berdoa di dalam solat. Maksud saya di sini, apabila kita, masyarakat kita, saya pun dulu-dulu samalah, selalu berdoa selepas solat, timbul satu kefahaman bahawa itulah waktu yang afdal untuk berdoa. Itulah waktu yang sunnah untuk berdoa. Okey? Sampai-sampai kalau lihat ada orang tak doa, akan dipandang serong. Ini W ni tak doa ni, kan? Padahal dia doa. Dia berdoa dalam sujud, dia berdoa dalam tasyahud akhir. Jika kita solat berjemaah, kita hendaklah mengikuti imam. Maka mungkin tak sempat hendak berdoa ketika sujud. Tak sempat hendak berdoa ketika selesai membaca tasyahud akhir. Maka masanya lah berdoa ialah dalam solat-solat sunat. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, ataupun mana-mana solat sunat yang lain. Jadi, jangan pandang orang yang tak berdoa itu sebagai tak berdoa. Dia berdoa dan dia tahu bilakah masa yang tepat atau afdal untuk berdoa yang selari dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah, bila kita dah biasa berdoa selepas solat, timbul satu kefahaman bahawa inilah tempat ataupun masa yang betul untuk berdoa. Okey? Padahal berbeza, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya tahu, saya sendiri pun dulu, saya pun orang Malaysia, memang lazim berdoa selepas solat, lepas zikir-zikir. Dan bila dapat tahu perkara ni macam, okey. So, ubahlah. Sekarang ni, saya hampir tak pernah berdoa selepas solat, kecuali katakan saya dah solat, kemudian baru teringat ada benda yang saya nak doa, yang saya terlupa untuk berdoa ketika sujud atau ketika selesai tasyahud akhir. Maka barulah saya berdoa, ya. Okey, jadi yang sahih lagi soreh daripada sunnah Rasulullah SAW, saya ulangi, ialah berdoa di dalam solat. Bila? Ketika sujud. Pada mana-mana sujud tanpa terbatas pada sujud terakhir di rakaat terakhir, dan selepas membaca tasyahud akhir sebelum memberi salam. Seperkara lain sebelum berakhir, semua perbincangan di atas yang telah saya cerita 20 minit yang lepas, merujuk kepada berdoa secara bersendirian. Adapun berdoa secara berjemaah yang dipimpin oleh imam, yang lazim dilakukan di Malaysia, ia tidak memiliki contoh daripada Rasulullah SAW, baik dalam hadis-hadis yang sahih, hasan maupun dhaif. Padahal Rasulullah SAW telah mengimami solat-solat fardu bertahun-tahun lamanya. Seandainya doa berjamaah adalah baik, nescaya baginda akan melakukannya. Jika tidak selalu, sekurang-kurangnya sekali sekala. Apabila baginda langsung tidak melakukannya, bererti ia sememangnya langsung tidak memiliki kebaikan di dalamnya. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.